butter vanilla. Jadi kita perlukan dalam 1 sudu teh vanilla. Okey, ini optional, tak nak letak pun tak apa. Okey, sedikit susu. Okey, 5 biji telur grade A, 260 gram tepung gandum night sendiri yang telah diayak. Okey, self rising flour kita dah ayak siap-siap. Okey, 1 bar butter ataupun 1 ketul butter 250 gram. Okey, guna butter yang pure ya, macam Anchor butter ke Golden Chunk butter ke, yang pure lah. Okey, baru sedap kek. Okey, lepas tu gula dalam 200 gram, gula caster sugar. Okey, ini bahan asas kita untuk buat kek lah. Ni apa tu kita kata flavor lah, ataupun perisa kek, cupcake yang Kak Hong nak buat. Okey, perisa kek ni terpulang pada masing-masing lah, tapi Kak Hong nak buat ini isi durian, nak buat perisa durian. Isi durian ni Kak Hong dah blend dengan susu. Okey, Kak Hong guna durian kampung aja. Jadi isi durian ni Kak Hong dah blend dengan susu. Lepas tu kisarlah nak halus ke kasar ke terpulang pada cita rasa masing-masing lah. Yang ini isi cempedak. Okey, cempedak ni pun Kak Hong dah kisar, dah blend. Isi cempedak ni sikit saja sebab ini lebihan tinggal yang buat kek cempedak hari tu, jadi tak banyak, tak apalah, dapat beberapa biji cupcake cempedak jadilah. Ini mixed fruit. Okey, mixed fruit ni Kak Hong nak buat yang plain, yang taruh mixed fruit. Okey, mixed fruit ni Kak Hong dah rendam dengan air fresh orange, orange fresh tu, kita ambil air dia, ataupun boleh ambil air lemon. Okey, lemon yang fresh tu kita perah ambil air dia. Okey, kita rendam mixed fruit ni supaya mixed fruit ni lembut sedikit lah. Okey, kemudian coklat. Okey, flavor coklat ni boleh guna cooking coklat. Okey, cairkan cooking coklat. Okey, ataupun kita boleh bangcuh cocoa powder dengan susu panas. Okey, yang ni Kak Hong bangcuh cocoa powder dengan susu panas. Okey, kalau cooking coklat tu kita kena cairkan guna double boil ya. Okey, guna double boil kita cairkan cooking coklat tu. Okey, lepas tu kita tambahlah susu sedikit. Okey, supaya cooking coklat tu tak cepat keras lah. Okey, ini empat flavor ataupun 4 perisa yang Kak Hong nak guna untuk cupcake Kak Hong. Okey, mula-mula kita kita mix butter dengan gula ni. Okey, kita guna cake mixer lah. Okey, senang dan cepat lah. Okey, kita kacau ataupun kita mix gula dengan butter ni biar dia naik kembang dan putih lah, creamy lah. Okey, Kak Hong dah putar ataupun dah kacau dia, dah tengok dah kembang dan putih dah. Okey, kalau dah kembang dah putih macam ni kita boleh masukkan telur. Kak Hong lupa nak cakap, telur ni kita basuh dan lap kering dululah sebab telur ni kotor kan. Jadi telur ni Kak Hong dah basuh dan lap kering dah. Jadi kita masukkan sebiji dahulu. Okey, kita kacau bagi dia rata lah. Bila dah rata kita masukkan sedikit lagi. Okey, kita kacau lagi sampai rata dan kita buat macam ni lah sampai habis 5 biji telur tu. Okey, Kak Hong dah masukkan semua 5 biji telur, dah pukul dah. Kita masukkan esen vanila lebih kurang dalam 1 sudu teh lah. Okey, kita masukkan esen vanila lebih kurang 1 sudu teh. Kalau tak nak masuk pun tak apa, esen vanila ni optional ya. Siapa yang tak suka esen vanila tak payah letak lah. Okey, Kak Hong dah kacau esen vanila rata dah. Baik, kita nampak macam dia keda-keda sikit kan. Kalau kita tak apa, kita taruh gandum, kita kacau dia sampai dia smooth lah, sampai dia kita masukkan sedikit dulu tepung gandum supaya kita kacau supaya adunan ni tak keda macam ni lah, bagi dia licin smooth sikit lah. Okey, kita masukkan tepung gandum, kita kacau sampai dia rata lah. Okey, kalau tengok adunan ni dah licin, dah smooth dah sikit. Okey, tepung gandum. Okey, kita masukkan sikit-sikit lah. Lepas tu kita kaut balikkan tepung tu, kita pusing spatula ni. Okey, kita kautkan macam ni. Okey, kita kaut
kita balik kan, kita kaut. Ini dipanggil fold in method lah, ataupun kaut balik lah tepung gandum ni, supaya kita dia kata apa, trap the air in the batter ke, untuk kita perangkap udara, okey, dalam kek ni, supaya kek ni ringan dan gebu lah. Okey, jadi kita pusing spatula ni, kita kaut, kita balik, kita kaut ke depan, dan kita balik. Okey, bermakna ini kita panggil teknik kaut balik ni. Pegang sebelah tangan bekas ni, lepas tu sebelah tangan lagi kaut balik macam ni lah. Okey, kaut dan balikkan, sampai habis lah, sampai rata lah gandum tu tak nampak dah, baru kita masukkan gandum yang lain. Yang ni Kak Hong nak alternate dengan susu. Jadi lepas kaut balikkan tepung gandum ni dah sebati, okey, kita selang-seli dengan susu lah, kita alternatekan dengan susu. Okey, jadi Kak Hong masukkan sedikit susu. Okey, kita kacau. Lepas tu baru kita masukkan tepung gandum. Okey, jadi bermakna kita alternate, selang-seli kan, alternate dengan susu lah, tepung gandum susu, tepung gandum susu, macam tu lah. Yang bab tepung gandum ni kita kena kaut balik lah. Yang ini pun kita kacau kejap bagi rata, dan kita kaut balik pun tak apa, sampai susu tu dah tak nampak, bermakna susu tu dah mesra dengan adunan. Okey, bermakna dah sebati lah dengan adunan tu, baru kita masukkan tepung gandum yang lain pula. Okey, dah sebati dah. Okey, kita kaut. Okey, balikkan. Okey, dah sebati dah. Kita masukkan tepung gandum yang lain pula lah. Okey, ni Kak Hong masukkan satu senduk lagi tepung gandum. Okey, sikit lagi. Okey, dan kita guna teknik kaut balik lah, rata. Dan kita masukkan susu pula, bermakna kita alternate lah, tepung susu. Okey, dan kita guna teknik kaut balik. Okey, kita buat ni macam ni sampai habis lah. Okey, Kak Hong dah masukkan susu dan tepung gandum. Okey, Kak Hong tinggal sedikit tepung gandum tu untuk kau nanti kita letak flavor atau perisa. Baik, ni Kak Hong nak bagi tahu ni, yang step yang last ni kena akhir dengan tepung ni, tak boleh akhir dengan susu. Okey, bermakna kita alternate susu tepung dan last sekali tepung. Okey, jangan last sekali susu. Okey, baik, kita last sekali dengan tepung, baik kita kaut balikkan. Dan masa kita nak masukkan susu tu, kena pastikan yang tepung ni kita dah gaul rata, tak nampak tepung langsung tau. Jangan macam ni macam ada tepung lagi putih-putih macam ni dah masukkan susu. Kalau buat macam ni nanti dia jadi adunan tu tak smooth lah, tak licin, dia akan jadi berketul-ketul lah. Tepung gandum ni akan jadi berketul-ketul lah, sebab kita dah masukkan susu campur ni, dia akan jadi macam ketul-ketul. Okey, bermakna lam macam tu. Jadi tak smooth, tak sedap lah kek kita. Jadi kena pastikan, make sure yang kita kacau rata dulu tepung gandum ni, kita kaut balik dan kita kacau sampai rata tepung gandum ni, tak nampak ada tepung gandum ni, baru kita masukkan susu lah. Dan ingat yang langkah terakhir ataupun step terakhir ialah tepung gandum. Akhirkan dengan tepung gandum, jangan akhirkan dengan susu. Okey, baik, kita kacau sampai rata. Bila kacau rata bermakna dah siap dah adunan kek kita ni. Okey, Kak Hong kacau rata dulu. Okey, Kak Hong dah kacau rata dah. Baik, tadi masa susu lupa Kak Hong nak cakap kan, susu tu kita masuk dalam satu sudu besar macam tu, ataupun satu sudu besar lebih macam tu lah. Setiap kali kita masuk, kita selang-seli dengan tepung gandum, alternate. Okey, ini dah siap dah adunan ni. Bermakna ini adunan base dah untuk buat kek butter. Kalau pergi bakar macam ni, masukkan dalam tin, dah jadi kek butter lah. Okey, ni kek butter kita lah. Boleh bermakna kek butter yang plain lah. Okey, boleh nak bakar macam ni jadi sebiji ke cupcake ke, ni kek butter yang plain. Baik, Kak Hong nak bagi tahu yang biasanya bila kita buat kek, dia kena kena dropping consistency. Dropping consistency ni maksud dia bermakna bila kita angkat adunan kek tu, kita kira 1, 2, 3 tu dia jatuh macam ni, bermakna ini kira dah okey dah. Okey, bermakna 1, 2, 3 dia jatuh. Okey, bermakna okey. Tapi kalau kita angkat tu, kita kira 1, 2, 3 tu dia tak jatuh, bermakna adunan tu keras dah. Bila adunan keras, bermakna kita kena masukkan liquid tu, bermakna kita masukkan susu ataupun
air buah-buahan lah, buat kek buah-buahan. Kalau buat kek buah-buahan, kita masukkan air kek buah-buahan macam orange ke lemon ke. Okey. Baik. Jadi kalau cair sangat, kita angkat tu belum sempat kira lagi dia dah jatuh, bermakna itu terlampau cair sangat. Itu kena masukkan tepung gandum sedikit lagi lah. Okey, bermakna yang eloknya bila kita angkat, kita kira 1 2 3 tu dia dah dalam kiraan 1 2 3 tu dia dah jatuh. Jadi kita panggil ini dropping consistency. Jadi ini adunan yang elok lah, yang bagus lah untuk buat kek. Okey, ini sebenarnya kek butter ni, ini kalau kita nak buat kek cempedak, okey, kita hanya masukkan cempedak tu selang-seli, cempedak yang kita dah blend tu, selang-seli dengan tepung gandum. Okey, itu jadi kek cempedak. Kalau kek durian pula, kita selang-seli, kita durian tu kita blend dengan susu dan kita masukkan selang-seli dengan tepung gandum tadi. Okey, tadi Kak Hong selang-selikan dengan susu kan. Ni kalau kek durian, kita selang-selikan tepung tu dengan durian. Okey, dah jadi kek durian. Okey, macam tu lah. Okey, kek ni kalau nak buat kek apple, okey, kita potong cube-cube apple tu, okey, kita gaulkan dengan tepung gandum dan kita masukkan dalam ni, bermakna jadi kek butter apple. Sedap juga. Okey, masukkan ini bermakna kek buah-buahan lah. Okey, terpulang pada kita. Kek pisang pun sama. Kek pisang, kalau nak buat kek pisang, kita kena kurangkan gula sebab pisang tu manis. Okey, kita kurangkan gula. Lepas tu pisang tu kita lenyek dan kita masukkan pisang tu selang-seli dengan tepung gandum lah. Okey, pisang tu kita masukkan banyak sikit lah baru sedap. Durian pun kita masukkan banyak sikit. Kek buah-buahan macam durian, cempedak, pisang ni kita masukkan banyak sikit baru dia rasa sedap. Okey, kalau kita kedekut dengan durian ke pisang ke cempedak ke, jadi kek tu rasa tak sedap lah, dia tak ada lah, kita rasa macam sikit sangat kandungan durian, pisang ataupun cempedak tu. Okey, baik, ni Kak Hong nak bagi kepada 4 bahagian kerana Kak Hong nak buat cupcake yang aneka flavor ataupun multi flavor. Kak Hong nak buat 4 flavor, 4 perisa, iaitu coklat, cempedak, durian dan plain dengan mixed fruit. Okey, mixed fruit atau buah-buahan campur. Okey, Kak Hong dah bagi pada 4 bahagian. Untuk durian dengan coklat ni Kak Hong bagi banyak sikit lah sebab ni nak buat lebih sikit. Yang untuk cempedak ni sikit aja, dan mixed fruit yang plain dengan mixed fruit ni pun sikit juga sebab cempedak ni ada sikit aja, yang lebih buat cempedak buat kek cempedak itu ada lebih sikit. Jadi tak apa, kita buat sikit aja yang cempedak dengan mixed fruit, tapi dengan yang coklat dengan durian ni kita buat banyak sikit. Okey, jadi kita masukkan cempedak yang kita dah blend tu dalam ni, kita kacau lah, kita kacau rata lah. Okey, Kak Hong dah kacau rata yang cempedak dan kita akhirkan dengan sedikit tepung lah. Kita gaul sedikit tepung. Okey, selepas kita masuk buah cempedak tu, okey, sedikit saja. Okey, tengok konsistensi dia, kena dropping konsistensi ya. Kita kira 1 2 3 dia jatuh, dan okey. Okey, ni kita gaul lah. Flavor cempedak atau perisa cempedak dah siap, kita ketepikan. Ni kita buat yang mixed fruit, flavor mixed fruit pula. Okey, yang mixed fruit yang kita rendam air fresh orange ataupun air fresh lemon tu, okey, kita masukkan dalam ni sekali dengan air rendaman tu lah. Okey, kita masukkan. Okey, kita gaul rata. Lepas tu kita akhirkan dengan tepung macam tadi lah. Okey, Kak Hong gaul dulu. Okey, sama macam tadi, kita akhirkan dengan sedikit tepung. Okey, kita tabur sedikit tepung, kita gaul rata lah. Okey, bila dah rata kita ketepikan. Kita buat yang durian dengan yang coklat pula. Okey, kita gaul rata dan kita ketepikan lah. Okey, yang terbalik pula dah. Okey, baik, yang coklat ni kita masukkan coklat. Okey, kita gaul rata dan kita akhirkan dengan tepung macam tadi jugalah. Okey, kita gaul sampai rata. Baik, yang coklat ni, okey, kalau boleh masukkan cooking coklat yang dah dicairkan lah, baru sedap.
Okey, kek coklat kita. Cooking coklat tu kita potong kecil-kecil. Lepas tu kita cairkan, kita guna kaedah double boil lah. Ataupun kita letak dalam mangkuk, kita letak dalam air. Okey, letak air dalam periuk atau kuali. Lepas tu kita letak coklat tu dalam mangkuk. Okey, kalau tak ada periuk double boil, kita buat macam tu lah. Jadi macam kita buka api tu macam kita rebus dia, bermakna kaedah tu macam double boil lah kita panggil. Okey, pastikan air yang dalam periuk tu tak masuk dalam coklat lah. Okey, kita masak coklat tu sampai coklat tu cair lah. Okey, bila coklat tu dah cair, kita sejukkan dulu, baru masukkan dalam kek. Jangan masuk panas-panas. Okey, nanti cair butter, kandungan butter dalam kek ni. Okey, baik, kalau nak guna yang coklat, cooking coklat tu, kita guna kaedah double boil tu, kita masukkan sedikit susu lah dalam coklat tu dan kita cairkan bersama. Okey, masukkan sedikit susu supaya bila kita sejukkan coklat tu, dia tak cepat keras lah. Okey, ini kita gaul sampai rata sepati, dan kita last kali kita akhirkan dengan sedikit tepung lah. Okey, Kak Hong gaul kejap. Okey, kita masukkan sedikit tepung. Dan kita gaul rata lah. Okey, ni dia bergerak mangkuk ni, Kak Hong guna sebelah tangan ni. Okey, kita kacau dia. Ingat ya, jadi adunan yang last yang kita dapat tu mesti dropping consistency lah. Dropping consistency ni bermakna bila kita angkat adunan tu, kita angkat, kita kira 1, 2, 3, dia jatuh macam ni, bermakna okey dah lah adunan tu. Okey, kalau 1, 2, 3 dia tak jatuh, bermakna adunan tu keras. Jadi kita kena masukkan liquid ke apalah dalam tu, atau susu lah. Okey, kalau buat kek buah, air buah lah. Okey, baik. Kalau cair sangat, kita tambah tepung lah. Okey, baik, Kak Hong gaul rata. Okey, yang last kali, yang keempat, ini perisa durian. Untuk peminat durian ataupun durian lovers, ini sedap ni. Okey, kita boleh buat satu kek durian, satu tray kek durian pun boleh. Okey, ni Kak Hong nak buat cupcake. Okey, kalau nak buat yang besar, yang satu tray tu, buat macam ni. Cuma tadi tak payah bahagilah kepada 4 bahagian, masukkan durian semua, dan durian ni tambahlah, masukkan banyak sikit, blend dengan susu. Okey, Kak Hong kacau durian dengan adunan ni. Okey, Kak Hong kacau rata dululah. Ni guna sebelah tangan ni susah sikit. Okey, kita akhirkan dengan tepung juga, sedikit tepung. Okey, kita kacau rata. Okey, dah siap dah, kacau rata dah. Ingat ya, semua adunan ni kita kena dapatkan dropping consistency lah. Kita 1, 2, 3 dia jatuh, bermakna ini dah okey dah. Okey, konsistensi dia dah okey dah. Tak payah tambah apa-apa dah lah. Okey, ini kek durian kita dah siap, bermakna kita dah ada 4 flavor kat sini. Kita masukkan dalam cupcake lah. Okey, Kak Hong dah siap masukkan dalam cupcake. Okey, kita boleh gunakan cupcake yang berbeza. Okey, untuk differentiate, untuk membezakan perisa tu, takut tertukar nanti. Okey, boleh guna cupcake yang saiz berbeza ataupun warna berbeza. Okey, contoh macam ni. Okey, Kak Hong guna yang kecil ni, warna kuning pun ada. Okey, yang besar sikit warna pink pun ada. Terpulang pada kita lah untuk membezakan. Okey, kadang-kadang kalau tak ada cupcake yang berlainan, Kak Hong guna toppings yang berbeza untuk membezakan. Contohnya durian, Kak Hong letak sunflower seed. Okey, kemudian cempedak tu Kak Hong letak badan, okey, cebisan badan ke, okey, chocolate rice ke, untuk banana cake dan sebagainya. Bermakna toppings kita letak beza-beza, so kita boleh membezakan lah kek tu flavor apa. But yang ini Kak Hong tak letak toppings, cuma yang coklat ni Kak Hong letak chocolate chips untuk tambah eshan, apa orang kata, untuk tambah rasa coklat dia tu, supaya lebih rasa chocolatey lah. Okey, untuk kita kata mengayakan rasa coklat dia, untuk bagi rasa lebih sedap lagi lah, coklat dia lebih pekat lah, enhance lah coklat taste tu. But
Ni dah siap dah. Kita dah panaskan oven. Okey, Kak Hong dah panaskan oven. Okey, kita bakarlah dalam oven 180 darjah Celsius. Okey, kalau yang cupcake yang biasa besar ni kita guna dalam 15 hingga 20 minit. Ni cupcake yang kecil-kecil ni mungkin dalam 10 hingga 15 minit ataupun kita tengoklah. Okey, kita guna cake tester tu, tengok kalau kita cucuk dah masak tak lekat pada tester tu, bermakna dah masak, kita boleh keluarkan lah. Okey, ni Kak Hong nak masukkan dalam oven. Okey, kita bakar kek ni. Okey, Kak Hong nak bakar dalam 10-15 minit dululah, nak keluarkan yang kecil tu. Lepas tu kalau yang besar tu tak masak, baru kita sambung bakar untuk yang besar tu. Baik, kek ni kalau kita nak moist kan, jangan bakar terlalu lama lah. Bagi dia lembap-lembap sikit baru sedap. Ni Kak Hong tak letak topping sih sebab nak letak krim atas, nak hiaskan dengan krim. Okey, nanti nak buat krim cheese cream topping untuk ni dengan coklat ganache ataupun yang kita kata coklat sauce lah letak atas. Okey, kita bakar dulu. Lupa tadi Kak Hong nak tunjuk bahan dia. Okey, ini Kak Hong nak buat cream cheese topping untuk cupcake tu. Okey, jadi Kak Hong letak 100 gram, buat sikit aja 100 gram. Kalau nak buat banyak kena tambahlah bahan tu, buat satu bar yang 250 tu Kak Hong buat 100 gram aja. Okey, ataupun separuh bar tu cream cheese tu. Lepas tu 50 gram butter macam tu aja, dan 3 sudu besar gula icing. Okey, 3 bahan ni digaul campur rata lah. Okey, kemanisan ni atas kesukaan kita lah. Kak Hong tak suka manis sangat, jadi Kak Hong kurangkan gula icing, tak letak banyak sangat. Okey, kita rasalah lepas ni. Okey, kalau nak manis lagi kita tambah. Okey, blend sampai dia rata putih macam ni. Lepas tu tambah 1 sudu besar air lemon lah ataupun jus lemon. Okey, kita tambah jus lemon sedikit. Okey, 1 sudu besar macam tu, dan kita kacau rata, dan bermakna krim ni dah siap lah. Okey, cream cheese kita dah siap dah untuk buat topping. Cream cheese ni dia rasa masam-masam manis sebab kita taruh lemon, so sedap lah. Masam-masam manis lah, bila kita makan dia dekat selera lah. Okey, ni kita akan letak atas cupcake kita. Bila cupcake kita dah sejuk nanti. But chocolate sauce ni yang ada lebih yang Kak Hong buat dulu, Kak Hong masukkan dalam botol ni. Okey, chocolate sauce ataupun kita panggil coklat ganache ke apa ke, ni kita boleh buat dan simpan lah, sebenarnya simpan dalam peti. Kak Hong masukkan dalam botol ni. Nanti Kak Hong tunjukkan dalam video satu lagi lah untuk buat coklat sauce ni. Ini pun kita boleh guna untuk topping kek coklat kita lah. Yang cream cheese ni kita boleh guna untuk topping kek cempedak, durian dan juga fruit cakes kita. Nak topping dengan coklat sauce pun boleh juga. Jadi terpulang pada kita lah, ikut cita rasa kita. Okey, cupcake-nya dah sejuk. Kak Hong dah letakkan cream cheese yang topping dengan coklat sauce ni. Okey, lepas ni kita bolehlah letak topping, boleh letak walnut, walnut cincang yang walnut yang kita dah bakar cincang. Okey, almond, kalau tak nak walnut pun chocolate rice, chocolate chicks. Okey, desiccated coconut. Okey, semua tu boleh, cherry yang kering halus tu semua boleh. Okey, baik. Ni Kak Hong letak 2 topping ni, coklat sauce dengan yang satu lagi tu cream cheese. Okey, baik, yang coklat sauce ni kita boleh buat banyak-banyak, simpan dalam peti. Bila nak guna kita boleh guna aja. Nantilah dalam video satu lagi Kak Hong tunjuk coklat sauce ni. Okey, yang cream cheese tu sedap juga. Cream cheese tu pun kita boleh letak banyak-banyak juga. Letak banyak-banyak. Buat banyak-banyak, simpan dalam peti. Okey, bila nak guna kita ambil aja. Okey, yang cream cheese tu pun boleh juga, samalah dengan yang coklat sauce ni. Baik, coklat sauce ni ada kadang-kadang kita boleh makan dengan kita kata biskut kering, cream crackers. Cream crackers, makan dengan cream crackers pun sedap coklat sauce ni. Okey, baik, kita ratakan.
menggunakan, dan kita boleh letak topping yang kita suka lah. Okey, Kak Hong nak letak apa ni? Yang ni Kak Hong nak letak chocolate rice lah. Okey, yang ni kita tabur chocolate rice. Okey, yang ni kita letak chocolate chips. Okey, kita tabur dengan chocolate chips. Okey, yang ini kita boleh tabur dengan apa saja yang kita suka. Desiccated coconut pun boleh. Okey, Kak Hong nak tabur dengan apa ni? Yang ni desiccated coconut, kelapa kering. Okey, Kak Hong nak tabur dengan kelapa kering yang ni. Okey, kelapa kering. Kemudian sedikit cherry merah supaya dia nampak cantik. Okey, sedikit cherry merah. Okey. Baik, kemudian yang ni kita boleh guna apa tu? Kacang. Okey, apa saja jenis kacang, walnut, almond, peanut, semua boleh. Okey, kita apa tu bakar ataupun kita goreng kejap tanpa minyak, lepas tu kita kisar dia kasar-kasar lah. Yang nak halus ke nak kasar ke terpulang pada kita lah. Okey, yang ini kacang. Okey, bermakna dah siap dah. Okey, kita terpulang lah kita nak topping apa. Sebenarnya ada yang suka yang apa tu gula warna-warni tu, colored sugar. Okey, boleh juga. Okey, nak letak colored sugar ke apa ke, semua tu ada kat kedai jual barang-barang buat kek, semua tu boleh beli. Okey, dah siap dah satu. Ini simpan dalam peti lah. Kita letak dalam peti biar dia sejuk supaya kering. Dengan coklat sauce dengan krim ni dia tak cair sangat, dia keras sikit. Okey, dah siap dah. Kak Hong nak simpan peti. Kejap lagi nak bagi kawan tu. Okey, birthday kawan 2 orang ni, bagi mereka. Okey,